Hi guys, welcome back to my channel. So dalam video ni kita nak tengok kertas soalan Kelantan. Yes, Kelantan Trials Paper Mathematics. But before that, cikgu nampak ramai pelajar yang tanya soalan dalam grup-grup Telegram. Ada yang pernah WhatsApp saya, ada yang tanya saya dalam Instagram. But bila saya tengok semua soalan-soalan ini adalah there's one problem yang common tau. Satu masalah yang semua pelajar hadapi cikgu nampak dalam soalan-soalan yang kamu tanya. Cikgu dapati ramai pelajar ada masalah dalam pemahaman. Kamu ni memang tak faham apa yang kamu belajar dalam topik tu. Tapi sebab exam dah dekat, kamu ingat kalau matematik buat banyak soalan, kamu dah boleh jawab, kamu pun buat soalan and you don't understand how to answer the question. See, the first key point untuk dapat markah tinggi ataupun jawab soalan-soalan matematik adalah kamu kena faham konsep dia dengan betul. Kalau konsep tu kamu tak faham dengan betul, tak kisahlah berapa ribu soalan kamu buat pun, kamu akan ambil masa yang sangat lama untuk sampai satu level yang kamu boleh jawab semua soalan-soalan yang diberi. But the problem now, kamu tak ada masa yang begitu banyak. So number one, kamu kena fahamkan semua topik-topik yang kamu belajar. So apa yang saya telah buat adalah saya nak bagi kepada pelajar-pelajar semua konten-konten saya tingkatan 5. Kalau kamu berminat, tekan link di bawah dalam description dan saya akan bagi kamu konten-konten saya. Dengan konten-konten tu, kalau kamu go through benda-benda tu, kamu akan faham topik-topik yang ada di tingkatan 5 dan saya garanti markah kamu akan meningkat. So kalau kamu berminat, tekan link dekat bawah, kamu akan dapat konten-kontennya. But paling penting, dalam video ni kita nak tengok kertas soalan Kelantan. Jom kita mulakan. Alright guys, kita tengah buat kertas percubaan negeri Kelantan. Can you guys see? MPSM Kelantan percubaan SPM 2021. Guys, there's one thing kamu nampak dekat sini. Semua soalan-soalan yang kita tengok dia tak sama. But Kelantan, mereka telah bagi semua soalan ni dalam bahagian A ni 4 markah satu soalan. So 10 soalan dapat 40 markah. And then saya nampak mereka punya formula-formula yang mereka bagi looks nice, very nicely done. Okay, neat and clean. Very nice. I like this. I like this paper. I like this paper. I don't know why. Saya suka kertas ni. Okay. So now guys, let's look at soalan pertama bahagian A. Okay. So dia kata Raja 1 menunjukkan satu sata Cartesian. Okay. Dan dia kata tulis 4 ketaksamaan. Guys, what is the point here? Dia nak berapa ketaksamaan dekat sini? Dia nak 4 ketaksamaan. So make sure you guys bagi 4 ketaksamaan. Don't just give anything like, okay. So kalau kamu tahu 4 ketaksamaan tu, we can see one is here 1. Yang ni adalah yang kedua. Yang ni adalah yang ketiga. Mana satu lagi? Inilah border dia. Inilah border dia. Dia nak dekat atas. Okay. Kalau kamu nampak, dia nampak macam ada garis putus-putus dekat sini. Tapi bukan, saya rasa yang ni just printing punya error lah. Sebab dia punya kawasan dia pun dekat bawah. Alright. So ini bukanlah kita anggap paksi Y ini sahaja. It's actually lah ini. Kalau mereka tak kata yang ni, then it is not. Don't worry about that. So kita kena tengok garis 1, 2, 3 dan 4. Inilah 4 persamaan yang kita nak cari. So guys, nampak tak? Ini garis straight. Garis straight, vertical line. Garis daripada dia garis yang menegak lah. Kalau garis menegak, very simple. Garis ini persamaan dia adalah dia pergi kena pada paksi apa? Dia kena pada paksi X dekat sini. So kalau dia kena pada paksi X, dia punya persamaan mestilah X sama dengan, okay, dia kena pada nombor berapa ni? Negatif 12 kan? Kita tulis je negatif 12. Itu persamaan garis pertama. Persamaan garis kedua adalah yang ini dia kena pada paksi apa ni? Paksi Y dan dia kena dekat tempat berapa? 8. So persamaan dia adalah Y sama dengan lapar. Cara Kelantan lapar, lepe, lapar. Lapar. Apa-apa je lah. Okay, 8. But I like the way they talk. Okay. So, sekarang kita cuba lihat garis ni pula. Okay. Garis ini kalau kita nak buat dia punya persamaan. Guys, very simple. Kita akan gunakan formula Y equals MX plus C. Tapi tu, panjang lebar. Kita tak nak buat benda-benda tu. Kamu tengok dia punya kecurunan. Vertical bahagi dengan horizontal. Jarak menegak bahagi dengan jarak mengufuk. Jarak menegak dia 8. Jarak mengufuk dia pun 8 dekat sini. Dan dia naik, maksudnya kecurunan dia positif. Kalau kecurunan dia positif, kita akan tulis persamaan dia sebagai Y sama dengan MX. M2 gradient. Gradient dia 1. Sebab vertical distance 8, horizontal distance 8, kecurunan dia 1. So, dia akan jadi 1X dan saya tulis X sahaja. Alright. MX plus C. C itu adalah pintasan Y. Di mana garis itu kena pada paksi Y ni. Garis ni langgar paksi Y dekat mana? 8. So, pintasan Y dia adalah berapa? 8. So, kita tulis saja 8 dekat sini. Y equals to X plus 8. Itu adalah dia punya persamaan. Dan seperti yang cukup cakap, ada satu lagi garis. Garis ini. Ini adalah paksi X. So, kita akan tulis, kalau
kalau paksi X, dia punya persamaan mesti Y sama dengan berapa? Kosong. Itu adalah persamaan dia. Kenapa cikgu tak tulis X sama dengan something? Okey, sebab nampak garis ni dia langgar paksi Y pada 8, kita tulis Y sama dengan 8. Garis ini dia langgar paksi Y. Ni paksi Y kan? Ni paksi Y kan? Dia langgar paksi Y kepada tempat kosong, kita tulis Y sama dengan berapa? Kosong. Itulah 4 persamaan yang kita sudah pun dapat, guys. So kalau mereka nak 4 persamaan, kita tulis saja keempat-empat ketasamaan. Oh, mereka suruh tulis macam ni, 4 ketasamaan. Okey, so kalau cikgu buat macam ni, dia kecil sangat. So cikgu tulis dekat atas sajalah keempat-empat ketasamaan supaya korang boleh faham dengan lebih jelas. So ketasamaan pertamanya adalah X, cikgu tulis dekat bawah, X dan negatif 12. Yang kedua kita ada Y dan 8. Yang ketiga dia kita ada Y dan kosong. Yang keempat adalah Y, kita ada X tambah 8. Cikgu, mana simbol kat tengah-tengah? Inilah baru kita nak buat. Sebab dia ketasamaan kan? Okey, number 1. Kalau Y8, dia bawah, maksudnya dia kurang daripada Y8. So cikgu tulis dia kurang daripada 8. Y itu adalah kurang daripada 8. Dan saya nak buat tak simbol yang kurang dan sama dengan? Tidak, sebab ni garis apa? Putus-putus. Kalau garis putus-putus, simbol ni je lah. Sudah habis settle. Okey, sekarang kita tengok X dan 12. Yang ni pun garis putus-putus. So simbol dia either macam ni ataupun yang ni. Dia, maksud saya, dia tak ada garis dekat bawah sini lah. Dia tak ada kesamaan dekat sana lah. So X dengan 12, ini dia. So sebab dia ada di sebelah kanan ni X tu lebih besar. Sebelah kiri tu lebih kecil. So dia lebih besar, dan saya akan kata X dia lebih besar daripada negatif 12. Itulah kita punya tanda. Tak ada tanda sama dengan dekat bawah, sebab ini adalah garis putus. Ya, bukan garis solid. Okey. Yang seterusnya, persamaan ini dia ada di bahagian atas juga. Kalau dia ada di bahagian atas, dia lebih besar. Tapi kalau kamu perhatikan, dia punya garis ni adalah solid line. Kalau solid line, kita ada tanda apa? Sama dengan dekat bawah. Itulah apa yang cikgu buat. Hope you guys can see this. Tanda sama dengan. Yang seterusnya, Y sama dengan kosong. Ini pun garis solid juga, tidak putus-putus, dan dia ada di bahagian atas. So maka cikgu akan buat Y lebih besar sama dengan kosong, guys. Ini adalah 4 ketaksamaan. Kamu dah pun settle soalan pertama kamu, guys. Kelantan soalan pertama agak okay, not so bad, right? Okay, let's go to question number 2 pula sekarang. Alright guys, soalan number 2. Apakah soalan ini? Kita akan lihat. Okay, alright. Okay, tempat dia macam ni. Okay, tak apa, cikgu buat. Okay, kita baca dulu. Diberi luas segitiga A berubah secara langsung dengan pemalar K dengan tinggi X dan tapak Y cm. So dia berubah secara langsung. Dia terus berubah secara langsung tau. Apa maksud dia? Dia kata A berubah secara langsung dengan apa? Pemalar K. K itu adalah constant pemalar dia, dan tinggi X dan tapak Y. So tinggi X, tapak Y, semuanya berubah secara langsung sahaja. Okay. Next dia kata apa? Raju mempunyai sekeping cardboard berbentuk cardboard lah. Raju mempunyai sekeping cardboard berbentuk segitiga dengan X, Y masing-masing 80 dan 48 cm. Okay. Hitung nilai K jika luas cardboard itu adalah 15,360 cm kuasa 2. So, A adalah luas. Okay, first thing first. Tukar benda ni dalam bentuk persamaan. Sebab itulah apa yang kita akan buat dalam kita punya, apa kita panggil dia sebagai KXY. Okay, kita akan tukar dalam bentuk persamaan. Dan biasanya, kalau kita akan tulis tanda ni, kita tukar kepada sama dengan, kita akan letak K. Tapi dia dah kata K itu adalah pemalar. Maka, ini dah pun ada dekat sini lah. Alright. So, apa yang kita perlu buat sekarang adalah isikan nilai-nilai yang dia bagi. Di mana A ini adalah dia punya luas. Luas tu 15,360. Kita tulis je. 15,360 sama dengan K, X dan Y dia memang sudah bagi. Kan dia dah kata X dan Y itu adalah panjang masing-masing 48 dan berapa? 80. So cikgu tulis je 80 dan 48 dekat sini. Alright. Apabila kamu buat benda ni, guys, next apa yang kamu akan dapat? Kamu kena cari nilai K. Kalau nak cari nilai K, dua-dua ni darab, bawa sana bahagi dengan 15,360, kita akan dapat dia pun jawapan. So kamu tekan saja benda ni dalam kalkulator, kamu akan dapat K sama dengan 4. Saya pun dapat 4 daripada kalkulator. So this is what you guys get. So kita sudah dapat pun nilai K adalah berapa? 4. So itulah apa yang dia nak, kan? Hitung nilai K. So hitung nilai K kita sudah pun buat. Lepas tu dia kata apa? Seterusnya, sambung lagi. Hitung nilai A. Dia nak nilai apa? Nilai A jika Raju mempunyai sekeping lagi cardboard dengan jumlah X dan Y ialah 180.
di mana nisbah X kepada Y adalah 5 kepada 4. So, maksud soalan ni adalah, okay, first, let's tulis balik dia punya persamaan K dalam persamaan tu. So, A adalah sama dengan 4XY. So, ini adalah persamaan yang kita dapat. Kita sudah pun dapat dia punya persamaan. Okay, sekarang kita buat balik maklumat yang mereka bagi dalam persamaan. Kita letak balik maklumat-maklumat dia. Dia kata apa? Hitung nilai A. First, dia kata cari nilai A dulu. So, inilah apa yang kita nak cari. Kalau kita nak cari nilai A, X dan Y tu dia kena bagi. Okay, dia kata apa? Jika Raju mempunyai sekeping lagi cardboard dengan jumlah X dan Y ialah 80. Maksudnya, X tambah dengan Y adalah 80. Okay? Alright, X tambah Y adalah 80. Di mana nisbah X kepada Y adalah 5 kepada 4. So, nisbah X kepada Y 5 kepada 4. So, X kepada Y adalah 5 kepada 4. So, kalau kita nak cari jumlah maksudnya you tambah, maksudnya X tambah Y adalah 9. Sebab cikgu buat apa? 5 tambah dengan 4 dapat 9. Tapi 9 ni adalah ratio. Dia adalah nisbah. Dia bukan nilai sebenar je. Di mana nilai sebenarnya adalah 180. Tadi kan dia dah kata nilai sebenar dia 180. Macam mana 9 ni boleh jadi 180? Obviously, kita darat berapa? 20. So, bila kita darat 20, kita dapat 180. That means the 20 itu adalah magic number yang tukar nisbah kepada nilai yang sebenar. So, kalau kita dah tahu dia punya magic number tu adalah 20, soalan dia apa sekarang? Dia nak kamu cari apa? Nilai A. Dia nak kamu cari nilai A apabila dia punya ratio dia 5 kepada 4 kan? So, kalau kita nak cari ratio dia 5 kepada 4, so maksudnya A adalah sama dengan 4 darab nilai X dan darab dengan nilai Y. Nilai X adalah berapa sekarang? Tengok ratio dia. Ratio dia kata apa? X and Y 180 dan dia kata 5 kepada 4. Itu dia punya ratio kan? So, X tu adalah 5. Itu 5 tu adalah sebenarnya ratio. Dia adalah nisbah, bukan nilai sebenar. Kalau daripada nisbah, tukar nilai sebenar, kita kena darat 20 kan? So, maksudnya 5 darat 20, kita akan dapat 100 untuk nilai X. Macam mana cikgu dapat dekat sini? Cikgu akan ambil 5, nisbah dia darat dengan 20. Iaitu magic number yang kita dapat cari tadi. Nampak tak magic number dia? Mana magic number? Ni magic number dia. Okay? So, kita darat dengan 20, dapat 100. Dan dia punya ratio untuk Y pula, kita akan dapat 4. So, 4 tu, kita darat dengan 20 juga sebab 20 tu magic number. 4 darat 20 adalah berapa? 80. So, bila kamu selesaikan benda ni guys, kamu akan dapat kamu punya nilai A, di mana nilai A adalah sebenarnya sama dengan, so 4 darat dengan 80 adalah 320. So, 320 kamu darab dengan 100, kamu akan dapat 320 dan tambah je 2 kosong kat belakang. Ini adalah cm square. Itu adalah nilai bagi A guys. So, kamu sudah dapat 320,000 untuk nilai A dan nilai K adalah berapa? 4. Itulah soalan kedua. Mara ke soalan ketiga sekarang. Jom. Alright guys, ini adalah soalan ketiga dan soalan ketiga ni soalan apa ni? Okay, dia nampak macam number base. Okay, dia kata Zulaikha berumur 132. Jangan terkejut, itu baru asas 6, belum lagi asas 10. Kalau 132 tahun itu bukan manusia, itu zombie dah. Okay, alright. 132 tahun, asas dia 6. Okay, kita catatkan maklumat ni penting. Alright. Umur Zulaikha adalah 2 kali umur anak perempuannya Zahira. Okay, dan Zahira, nisbah umur Zahira kepada umur adik lelakinya Ahmad adalah 7 kepada 6. So, yang ni adalah Zahira kepada Ahmad 7/6. 7 kepada 6. Okay. Dan dia kata Zulaikha adalah 2 kali umur anak perempuannya Zahira. Okay. Hitung jumlah umur Zulaikha dan anak-anaknya dalam asas 7. So, dia nak jumlah umur Zulaikha dan siapa? Anak-anaknya dalam asas 10. Itulah apa yang dia nak. So, untuk selesaikan benda ni, number 1, kamu kena tahu umur Zulaikha sekarang ni berapa. Dia dah pun bagi maklumat tu di mana? Di sini. Dia kata umur Zulaikha adalah 132 tahun tapi dalam asas berapa? 6. Kita tak nak asas 6. Kita manusia kira dalam asas 10. Umur dia kita kira asas 10, betul tak? Cubalah lain kali orang tanya, umur awak berapa tahun? Kamu tukar kepada asas 5 dan jawab. Dahsyat weh. Dahsyat. Kita tukar asas 10 dulu, okay? So, 1 darat dengan base 6, okay? Lepas tu, tambah dengan, dia punya umur 132 tadi kan? Okay, 132. So, kita akan ambil 3 darat dengan 6 juga. Lepas tu, tambah dengan apa lagi? 2. 2 tu darat dengan 6 juga. Sebab semuanya asas 6. Tapi, bukan darat 6 saja tau. Kita kena letak kuasa. 6 dia, 0, 1 dan 2 dekat sini. Macam tu kita letak. Ini cara kita tukar mana-mana asas kepada asas berapa? 10 guys. So, bila kamu tekan saja benda ni bulat-bulat dalam kalkulator, kamu akan dapat jawapan 56 tahun. Okey, ini adalah umur siapa? Umur Zulaikha. Aduh, dia kena jadi conteng-conteng macam ni. Okey, ini adalah umur Zulaikha
56 tahun. Dia cukup padam dan tulis dia betul-betul sikit lah. Dia tak nampak pun cantik. Berapa? 56 tahun. Okay, ini adalah umur Zulaikha. Okay guys, kalau ini adalah umur Zulaikha, the next tip yang mereka bagi adalah umur anaknya. Okay, umur Zulaikha adalah 2 kali umur anak perempuannya Zahira. So, umur Zahira adalah berapa? So, ini adalah Zulaikha. Okay, yang ni adalah ibu dia, Zulaikha. Okay, cuba tulis dulu. Zulaikha. Okay, ini adalah Zulaikha. So, umur Zahira adalah berapa? Zahira, umurnya adalah 2 kali ganda. Bukan 2 kali ganda. Zulaikha ni 2 kali ganda Zahira. Maksudnya Zahira tu adalah separuh daripada Zulaikha. So, kita akan ambil 56 tahun bahagi dengan 2, kita akan dapat apa? 28 tahun. So, ini adalah umur siapa? Umur Zahira. Zahira adalah adik perempuan dia kan? Betul kan? Okay, anak perempuan dia. Okay, Zahira. Lepas tu dia kata, nisbah umur Zahira kepada umur adik lelakinya ialah 7/6. So, maksudnya, kita ambil Zahira, okay, Zahira kepada Ahmad. Okey, kepada Ahmad, umurnya adalah 7/6. So, ini adalah nisbah yang mereka bagi. Betul tak? Betul tak? Betul tak? Ya, betul. 7/6. Okey, so maksudnya apa? Kita tahu umur Zahira ini yang sebenarnya adalah berapa tahun? 28 tahun. Macam mana nisbah ni 7 boleh tukar jadi 28 tahun? Dia kena darab dengan magic number, betul tak? So, 7 darab apa magic number tu, kita dapat 28 tahun. Kita akan dapat 7 darab dengan apa? 4, kita dapat 28 tahun. Maksudnya 4 ni adalah magic number dia, guys. Do you guys understand not? 4 tu aku conteng macam ni, okay? 4 tu adalah magic number dia, okay? You guys clear 4 tu adalah magic number. So, kalau 4 tu magic number, kita dapat 28 tahun, umur Zahira. Boleh tak Ahmad pun kita darab dengan 4, kita dapat umur yang sebenar? 24 tahun. Itu adalah umur siapa? Umur Ahmad. Kita dah tahu dah. So, Ahmad punya umur kita dah tahu sekarang. Ahmad, kita ambil umur Ahmad dan kita tulis catatkan dekat sini. Okay, umur Ahmad adalah 24 tahun. Umur Zahira adalah 28 tahun. Dan umur Zulaikha adalah 56 tahun. So, semua orang, 3 orang tu umur dia kita dah tahu dah. Sekarang dia tanya apa, guys? Dia tanya, hitung jumlah umur Zulaikha dan anak-anaknya dalam asas 7. Okey, kita tengah buat pengiraan dalam asas berapa sekarang? Asas 10. So, umur Zahira adalah 28 tahun. Tambah dengan umur Zulaikha adalah 56 tahun. Tambah dengan umur adik dia 24. Ahmad 24. So, jumlah umur mereka adalah cikgu tulis dekat sini, jumlah umur mereka adalah 100, okey, 108 tahun, dan yang ni adalah asas berapa? Asas 10. Sekarang dia nak kita tukar benda ni kepada asas berapa? Dia nak umur dia dalam asas berapa? Asas 7 mereka nak. So, macam mana kita nak tukar kepada asas 7? So, 108 adalah asas 10. Kita bahagi terbalik dengan 7. Itu saja kita buat. Apabila kita bahagi terbalik, kita akan dapat 38, 7 darab 5, 35. Kita akan dapat 3 bagi dia. Bagi 7 lagi, 2 darab 7, 14. Bagi dia 1. Bagi dengan 7 lagi, kosong, dapat 2. Okay guys, 2, 1, 3. Tulis dari bawah ke atas. 2, 1, 3, asas 7. Inilah umur mereka dalam asas berapa? 7 guys. This is how we do tukar daripada asas 10 kepada asas yang lain. Actually, kalau dalam saya punya online class tu, saya pernah ajar pelajar saya untuk dapatkan cara yang senang untuk dapatkan dia punya asas ni. Jawapan dia dalam gunakan kalkulator lah. Saya tahu dalam kalkulator tu memang tak ada asas 7, tapi kamu boleh bahagi-bahagi dan dapat jawapan dengan cara yang lagi mudah sikit. You guys can do that. Alright. So, if you guys understand benda ni, okay, kita dah cukup soalan ketiga. Jom kita pergi ke soalan keempat pula sekarang. Alright guys, soalan nombor 4. Nampak bunga-bunga sangat, apa benda ni? Jom kita baca. Di sebuah pameran perabot terdapat sekeping tingkap berbentuk bulat dan dihiasi dengan ukiran bulatan kecil yang sama saiz seperti Raja 2. Maksudnya, yang ni adalah satu cermin. Betul kan? Dia kata, tingkap bukan cermin. Cermin. Tingkap dia kata. Okey, yang ni adalah tingkap. Dalam tingkap tu dia ada hiasan bulatan bulat macam ni lah. Dia adalah bentuk tu. Okey. Lepas tu dia kata jejari tingkap tersebut adalah 72 cm. Okey, jejari tingkap. So, kita tahu tingkap. Mana tu tingkap? Yang penuh ni. Yang satu bulat besar ni adalah tingkap kan? Ni adalah tingkap dia kan? So, jejari dia adalah 72. Maksudnya saya letak satu titik dekat sini. Dan saya buat garis ke tepi macam ni. Ni adalah 70 berapa? 2 cm. Dia kata dekat sini dah 72 cm. Alright. So, dia dah tulis 72 cm. Hitung luas kawasan yang tidak diukir. Luas kawasan tidak diukir. So, maksudnya dia nak kawasan-kawasan yang ni lah. Inilah kawasan yang tidak diukir. Kawasan-kawasan lain tu yang ada bulat-bulat tu semua telah diukir kan. Yang ni lah, yang dalam-dalam ni semua. Inilah kawasan yang tidak diukir. So,
logik konsep dia, kalau kamu nak tahu luas kawasan-kawasan dalam sini, apa yang kamu kena buat adalah cari luas bulatan yang penuh, tolak dengan semua luas bulatan yang kecil dalam sini, kita dapat luas kawasan yang ada dekat luar tu, tidak diukir tu. That's what we need to do. Okay, that's the idea, right? So, apa yang kita buat sekarang adalah, okay, dia dah bagi satu tips dekat sini. Dia suruh kita gunakan pi dia 22/7 dan jejari 72 dia bagi. Ramai pelajar dia tengok je gambar ni, dia pening. Alamak, cikgu macam mana aku nak buat ni? Guys, very simple. Can I give you one easy tips or not? Very simple. Easy tips. Tengok Kalau daripada tengah sini pergi ke tepi sini adalah 72, dia jejari. Daripada tengah, pergi mana-mana tepi pun 72 kan? Okey, kamu boleh je buat satu garis daripada tengah, pergi ke tepi macam ni. Ni pun kamu boleh buat. Yang ni pun 72 juga. Maksudnya apa? Zoom sikit. Maksudnya apa? Maksudnya, nampak tak? Daripada tengah ni jejari bulatan kecil. Yang ni jejari bulatan kecil. Yang ni pun jejari bulatan kecil. So, 3 jejari ini, bulatan kecil, 3 jejari ini adalah sebenarnya berapa? 72. Kita dah faham. That's what you guys need to know. Okay. So, 3 jejari bulatan kecil adalah 72. Jejari satu bulatan kecil tu adalah berapa? 72 bahagi dengan 3. Kamu akan dapat 24 cm dekat sini guys. Nampak tak? 24 cm ni adalah jejari bulatan yang kecil ni guys. 24. Jejari bulatan besar pula adalah 72. Kita dah pun tahu jejari bulatan kecil adalah berapa? 72. That's it. You guys sudah faham dah. So, kita dah tahu jejari kedua-dua bulatan. Bulatan besar pun dah tahu. Bulatan kecil pun dah tahu. Kita dah tahu formula dia. Kita ambil luas bulatan yang besar. Kita tolak semua luas bulatan yang kecil dekat dalam. Kita dapat jawapan. So, terus masukkan sajalah dalam formula. Jangan buang masa. So, bulatan besar formulanya adalah pi J kuasa 2. Itu adalah luas, formula luas. Pi adalah 22/7 darab dengan jejari dia kuasa 2. Jejari dia adalah berapa? 72. Kita dah tahu ini adalah jejari. Aduh, ada masalah dengan lead ni. Okay, 72. Alright, 72 kuasa 2. So, cikgu tulis je 72 kuasa 2. Macam tu je lah sebab kita nak guna kalkulator saja kan. Alright. So, ini adalah luas bulatan yang besar. Okay, saya nak tolak dengan luas bulatan yang kecil guys. Luas bulatan yang kecil ni, satu bulatan dia berapa? Kita ada berapa bulatan dekat sini? Kira betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 bulatan kecil. So, cikgu akan tulis 7 bulatan yang kecil. 7 darab dengan, okay, satu bulatan tu luas dia berapa? Luas dia adalah pi 22/7 darab dengan jejari kuasa 2. Jejari bulatan kecil kan kita dah tahu berapa? 24, betul tak? Tadi kita ambil 72 bahagi dengan 3, kita akan dapat 24. So, kita akan ambil 24 pi jejari 24 kuasa 2. So, kalau kita buat benda ni, iaitu pi darab jejari kuasa 2, ini adalah luas bulatan yang kecil. Kita ada 7 bulatan, maka kita darab dengan 7. Guys, kalau kamu tekan saja benda ni bulat-bulat dalam kalkulator, you will get the mark guys. You will get the full answer. So, berapa kamu akan dapat? So, bila kamu buat dalam kalkulator, kamu akan dapat jawapan 36204/7 guys. Ini adalah jawapan kamu guys. That's your answer. Untuk soalan berapa ni? Soalan nombor 4. Settle itu sahaja. Kita pergi ke soalan seterusnya, soalan ke-5 sekarang. Alright guys, soalan nombor 5 pula sekarang. Yang ni nampak macam penakulan matematik. So, jom kita lihat apa yang ditulis dekat sini. Okay, dia kata tentukan sama ada hujah berikut sah ataupun tidak. Okay, bagi hujah sah, tentukan sama ada ia munasabah atau tidak munasabah. Alright guys, benda ni kamu kena faham betul-betul. Okay, kalau kita nak tahu satu hujah tu adalah sah ataupun tidak, dia ada 3 jenis, 3 bentuk sebenarnya. Satu digunakan perkataan semua dan 2 lagi adalah untuk perkataan jika ataupun jika A maka B, bentuk tu lah. So, sekarang soalan ini dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan perkataan semua dekat sini. Maksudnya dia menunjukkan bentuk yang pertama. Okey, kalau bentuk pertama, dia punya menentukan kesahan satu ayat tu adalah dia ada formula dia ada cara dia nak buat. Macam mana kita nak menentukan benda tu adalah sah ataupun tidak? Very simple. Dia akan kata semua yang ni kita anggap sebagai A. Alright, pernyataan A lah. So, nombor perdana ni kita anggap sebagai A. Alright, cikgu tulis dulu dekat sini A. Okay, ini adalah nombor perdana dia. Alright, lepas tu ialah nombor ganjil. Okay, ialah nombor ganjil tu adalah pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua ni cikgu akan namakan dia sebagai B. Alright, kita tulis dekat sini dianya adalah B. Alright, semua nombor perdana ialah nombor ganjil. Dia dah tulis dah. Sekarang, yang kat bawah sini kamu nampak tak? Dia mesti akan cakap sesuatu yang tak ada dalam A dan B. Dia cakap 3 ni adalah sebenarnya apa guys? C. Dia adalah benda yang dia cakap C. So, dia kata C
C ialah A. Dan kalau dia kata C ialah B, kalau dia itu adalah bentuk dia. Tengok C ialah nombor perdana. Nombor perdana ni A kan? Okey, dia memang cakap C ni adalah nombor perdana. So nombor perdana ni memang kita tahu dia A. Dia kata C ialah A. Lepas tu dia juga bagi tahu pada kita 3 ialah nombor ganjil. Yang ni adalah apa? Yang ni adalah dia merujuk kepada B. Format dia memang betul. Kalau dia ikut cara ini, nombor ganjil ni B, dia ikut cara ni untuk pernyataan yang ada perkataan semua dekat depan. Okey? Semua dia kata dua benda ni kita anggap sebagai A dan B. Lepas tu dia cakap benda yang baru. Benda yang baru tu adalah C. Kalau benda yang baru ni ialah dia kata merujuk kepada A dan dia kata benda yang baru ni adalah B juga. Kalau dia merujuk dalam format bentuk macam ni, pernyataan ini memang sah. Pernyataan ni memang apa? Sah. Benda ni dah ada dalam buku dah. In fact dalam buku teks kamu pun saya rasa dah ada dah. This is how you kata pernyataan itu sah ataupun tidak. Mereka akan ada 3 bentuk. 3 bentuk yang menyebabkan kamu menentukan pernyataan itu sah ataupun tidak. Ada 3 bentuk dia. So ini adalah bentuk pertama menggunakan perkataan semua. Okay? So benda ni memang sah. Alright. Lepas tu dia tanya apa? Ada tak dia munasabah ataupun tidak? Okey. Kalau nak tahu munasabah ataupun tidak, okey, kamu kena baca setiap pernyataan yang dia bagi dan kamu kena tentukan pernyataan tu benar atau tidak. Kalau semua 3 ni benar, barulah dia dianggap sebagai munasabah. Kalau dia tak benar, maka itu tidak munasabah. Alright. Sekarang kita baca dulu. Dia kata, semua nombor perdana ialah nombor ganjil. Adakah semua nombor perdana nombor ganjil? Tidak, 2 adalah nombor perdana yang bukan nombor ganjil. Maka pernyataan pertama ini pun sudah jadi apa? Tidak benar, tak benar. So, kalau dia 3-3 benar, barulah dia munasabah. Kalau dia satu tak benar pun, dia bukan munasabah. Maka pernyataan ini adalah sah dan tidak munasabah. Alright. So this is how you guys kena write. Dia sah dan tidak munasabah. Munasabah. Betul lah munasabah. Alright. So itulah cara kita buat yang ini. Soalan pernyataan. Kalau dia sah ataupun tidak, itu cara dia lah. Cikgu seperti yang cikgu cakap tadi ada 3 cara. Sekarang kita cuba tengok B pula. Okay. B dia kata apa? B dia kata bentukan implikasi P jika dan hanya jika Q. Okey, dia nak kamu tulis macam ni. Jika P, jika dan hanya jika Q. Bagi implikasi di bawah. Seterusnya, tuliskan kontrapositif. Kontrapositif tu dia switch lah maksudnya. So, first kita tulis dalam ayat bentuk ni. Jika dan hanya jika Q. Alright? So, yang ni kita anggap sebagai P dan yang ni adalah Q. Okey, jika nombor ganjil maka tidak boleh dibahagi tepat dengan 2 kan. Okey, so kita akan tulis dalam bentuk macam ni. Kita akan tulis. So cikgu tulis dulu jawapan dia, kamu tengok, dan kita akan bacakan jawapan dia. Alright, so kita tulis apa? Kita tulis A ialah nombor ganjil. Jika dan hanya jika A tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. So, that is how kita tulis. Kita gabungkan 2 ayat jika dan maka dengan jika dan hanya jika. Inilah bentuk dia kita akan tulis. Alright, next pula B, dia tanya apa? Dia tanya satu soalan. Apa yang dia tanya? Okay, dia kata kontrapositif. Okay, kalau dia nak kontrapositif. Okay guys, jika P. Okay, kita anggap macam ni. Ini cara dia. Ini formula. Benda yang kamu kena ingat tau. Dalam topik ini, this is very important. Kamu kena tahu. Okay, kalau kita gunakan jika P maka Q. Alright, katakan ini adalah kita punya hujah yang ada dekat sini. Alright, this is the first thing. Alright, so let's say ini adalah dia punya pernyataan. Alright, jika P maka Q. So dia punya kontrapositifnya adalah bentuk yang kita nak tulis adalah kita kena tulis jika bukan Q maka bukan P. Itulah dia punya kontrapositif cara kita nak tulis. So, untuk soalan ini, ayat soalan ini, apa yang kita akan buat adalah dia kata jika A ialah nombor ganjil, maka A tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. So, apa yang kita akan tulis adalah dekat sini. Cikgu tulis dulu dan kita bacakan. Alright guys, nampak apa yang cikgu tulis dekat sini? Okay, biar cikgu terangkan. Number 1, dia kata, okay, dia punya kalau kontrapositif, ini adalah dia punya pernyataan. Katakan, dia kata jika P maka Q. Kontrapositif maksudnya kita kena tulis jika terbalikkan maksud Q ni, maka terbalikkan maksud P. Dia kena songsang, dia kena terbalik lah. So, itulah apa yang cikgu tulis dekat sini. Cikgu tulis jika
A boleh dibahagi tepat dengan 2. Kenapa saya tulis boleh dibahagi tepat dengan 2? Sebab dia kata dekat sini tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. So, kalau dia kontra positif, saya akan terbalikkan pernyataan dia. Kalau dia kata tidak boleh, saya kata boleh dibahagi dengan 2. Terbalikkan benda tu. So, jika A boleh dibahagi tepat dengan 2, maka bila kamu terbalikkan yang kat belakang ni, Q ni, P pun kena terbalikkan. So, dia akan jadi apa? Jika A ialah nombor ganjil. So, dia kata A ialah nombor ganjil. Dan kita kata A bukan nombor ganjil. Barulah kita panggil dia pernyataan dia jadi kontra positif. Cuba lihat. Jika A boleh dibahagi tepat dengan 2, maka A bukan nombor ganjil. So, itulah cara kamu buat kontra positif, guys. Soalan nombor berapa ni? Soalan ke-5. Kita dah siap. Separuh daripada A tu sudah pun siap. So, guys, itu adalah part 1. Part 2 akan keluar tak lama lagi. So, kalau kamu suka konten cikgu, tolong tekan like, share dengan kawan-kawan. And then guys, kalau kamu belum lagi tekan subscribe button tu, tekan je subscribe button dan bell icon, so that apabila cikgu upload konten part tu, kamu terus boleh tengok konten tu. And kepada pelajar-pelajar yang nak dapatkan semua konten-konten saya, jangan lupa link ada di description di bawah. Tekan link itu, dapatkan konten-konten saya. So, itu saja untuk video kali ini. Sampai saya jumpa kamu dalam video yang akan datang. Thank you. Bye-bye.